Apa dia? Siapa yang Kak Ina mentionkan tu? Peniru Islam ke apa? Lupa pula. Mention apa? Jap. Dia cakap PM tu copy paste apa tu, apa ni, Manifesto. manifesto Selangor PH Ha, PHBN. kenapa? Ah, Salah ke saya cakap? saya tanya. Saya tak cakap Assalamualaikum. Dia Ustaz copy and paste tu. sense. Okey, bagi Tinta Musafir. Tinta Musafir cakap. Okey, Assalamualaikum. Allah minta maaf baru terjebak dalam channel abang kita ni. Macam ni, saya nak cerita sikit pasal naratif khususnya di Petang Timur, termasuk Kedah sebenarnya, di negeri-negeri pembangkang. Naratif yang sebenarnya dia bukan tak nampak pembangunan, tak nampak apa, tapi sebenarnya yang naratif sebenarnya adalah tidak faham terhadap agama. Kerana negeri-negeri pembangkang seperti Terengganu, Kelantan dan Kedah ni, mereka sangat-sangat menggunakan sentimen agama. Kerana politik mereka duduk atas sentimen agama. Mereka boleh bertahan sebab duduk atas sentimen agama. Jadi mereka terapkan sudah lebih 40 tahun menerapkan pemahaman agama yang salah dalam berpolitik. Jadi naratif 40 tahun lebih ini kita nak cover up balik, nak bagi pemahaman kepada pengundi-pengundi. Jadi memakan masa. Yang daripada sini, semua penyokong-penyokong yang memahami apa yang sebenarnya politik dalam agama harus bangkit. Okey, macam orang muda, macam Aina sendiri umpamanya, bangkit, ajak kawan-kawan bangkit memahami agama. Itu yang naratif kita kena bawa. Okey, kita cerita macam mana pembangunan tu, mereka akan tolak kerana ianya disalut dengan agama. Sebab itu saya sendiri sekarang ni amat bersyukur kerana orang-orang agama, ustaz-ustaz, ilmuwan-ilmuwan, profesional-profesional yang memahami agama sudah bangkit. Jadi di sini kita kena sokong semua mereka yang bangkit ini untuk memberi pemahaman agama yang sebenar kepada pengundi-pengundi. Khususnya orang muda, terutama baru ni kita tengok dalam PRU 15, mereka pun terikut-ikut dengan naratif tersebut. Okey, syurga, neraka syurga sampai ke hari ini sebenarnya, sampai ke saat ini, masa ini sekarang ni, saat ini, mereka masih lagi menjual agama untuk pengundi-pengundi. Jadi, orang Kelantan sendiri yang mereka kata, oh kami dah selesa, kami reda dengan keadaan kami, itu semuanya adalah pemahaman agama yang silap. Jadi, kita kena ambil masa dan kita kena terus berjuang untuk memahamkan mereka. Kalau kita sendiri tak boleh cakap, kita ambil apa sahaja sumber yang ada, upkan, dedahkan, masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, segalanya. Untuk satu hari mereka akan faham. Sebab mereka ni dah dimasukkan dan dimomokkan selama berpuluh-puluh tahun. Yang penghuni baru pula dah ikut dengan orang-orang tua sebab mereka tak ada hala tuju. Mereka hanya mendengar. Oleh kerana PIU 15 dikontrol dengan wang yang banyak, dengan TikTok yang banyak, dengan segala media yang banyak kepada orang muda, mereka terikut. Jadi di sini saya hanya menyeru kepada semua, kalau yang dengar kat dalam ni 389 orang ke tengah online kat sini, dalam channel ni, bangkitlah, bangkit memberi pemahaman. Sebab apa yang saya tengok, punca sebenarnya apabila mereka tidak memahami di mana agama dalam politik, inilah jadi dia. Inilah kesan dia. Sebab tu, PMX sekarang ni nak selalu sering menyebut ilmu, beri ilmukan masyarakat. Ilmukan masyarakat. Sebab tu Madani ini adalah mengilmukan masyarakat. Jadi kita sama-sama bangkit untuk mengilmukan masyarakat. Kita kurangkan kutuk dia orang. Sebenarnya dia orang ni tak salah tau. Kita geram, memang saya sendiri pun geram kadang-kadang kalau kita berdebat dengan orang sebab nampak sangat dia orang tak berilmu. Jadi jangan marah dia orang. Cukuplah. Tak payah maki dia orang lagi. Tapi kita mengilmukan dia orang dengan cara yang baik. Itulah. Ya. Itu saja saya nak kongsi lah. Tapi Cinta, Aina ni orang muda tau. Dia memang ada berjiwa macam ni. Inilah yang kita nak, jiwa semangat macam ni. Ya, saya setuju. Kalau kita bagi idea-idea positif,
semangat tu kena naik. Bukan kita tengok kalau orang-orang dalam grup ni yang naik ni, yang dia bagi semangat tu meruntuhkan semangat orang ni, kita keluarkan. Kita tak boleh terima orang ni. Kalau pun kita terima pun, kita rasa semangat kita pun runtuh kena dia orang. Jadi apa yang Betul-betul. kita patutkan ni, Tinta Musafir tu, betul awak cakap tu, sahabat ni cakap betul. Kita kena calm down. Dia sebenarnya dia kena door to door. Seperti mana buat orang terbalik buat tu. Dia door to door. Walau kau maki kat dia, dia masih cakap Assalamualaikum 3 kali. Assalamualaikum. Dia tak marah. Orang terbalik tak marah. Kena ludah ke, kena apa dia tak marah. Tapi itu dia bergerak dengan cara sabarlah. Jadi satu ketika yang memberi kepahaman, bukan kita yang bagi dia faham, tahu tak? Yang bagi yang faham adalah Allah SWT bagi dia faham. Dia tukar bolak-balikkan hati dia. Allah yang bagi bolak-balikkan hati kita. Tak ada benda kita boleh buat kita sendiri itu berubah. Unless Allah bantu kita dengan kepahaman tu. Itu yang Tinta bagi tahu tu. Pertama, knowledge tu kena masukkan ilmu ke situ. Baru ada knowledge dia tu, budak dia dapat fikir dengan tenang, berfikiran dengan cara yang positif lah macam tu. Kita boleh tak apalah, Aina ni orang muda. Saya muda dulu memang macam tu, suara macam ni kan. Kalau dah tua ni lemah sikit, sekejap lagi kita bawah tanah. Sekarang ni kita atas tanah dah kan. Sekarang ni kita atas tanah, sekejap lagi bawah tanah. Yang mana Aina bagi tahu orang tua tu kan. Dia tak apa, orang tua ni memang dah tegar, tak boleh. Sebab dia cakap tak ada air pun tak apa, kita ada boring air dia. Dia cakap boring air. Dia boring air tu, ada air kita minum cakap. Tak mati pun. Cakap tentang kesihatan, kita pun sihat kat sini kan. Jadi benda-benda orang tua ni, dia dah doktrin, cakap tadi 40 tahun kan. Budak-budak yang dari tadika tafiz tu, dia sekarang ni dah berapa umur dah? Kalau 40 tahun, 40 tahun dah. Dia tak boleh lari. But jamming system dalam kepala tu tak boleh lari. Kecuali dia keluar daripada kebobong tu, dia pergi ke tempat-tempat lain, dia akan berubah. Macam keadaan di Sarawak ni kan, banyak pekerja-pekerja daripada Kelantan datang sini. Saya tengok dia, saya pergi airport jumpa dia orang kan. Macam mana keadaan? Saya tak tanya tu, saya tanya seimbas saja lah. Balik mana tu? Balik uni lah cakap. Macam mana? Yalah, buat perubahan lah. Macam tu je. Semua dia cakap macam tu orang-orang Kelantan di Sarawak ni. Kita balik ni buat perubahan lah cakap dia. Macam tu dia. Jadi saya tengok macam ni, dia kena makan masa yang lama nak buang jamming system dalam kepala tu tak. Macam anak kita atur dia macam ni akhlak dia. Kalau dia keluar daripada tempat kita, mungkin dia masih terikut, masih terbawa benda tu dalam kepala dia. Itu digelarkan doktrin. Macam contoh China kan. Kalau dia tak suka mereka, daripada tadika dia bagi apple ni. Jangan makan apple. Ini budak besar-besar, dah besar nanti, dia pun tak nak makan apple. Macam tu. Itu doktrin nama dia. Itu yang digelarkan jamming system dalam kepala dia orang anak-anak muda ni. Jadi kita sekarang ni tumpu perhatian kepada generasi muda. Sebab orang tua ni sekejap lagi mati. Dia akan pergi bawah tanah. Walaupun dia sekarang ni atas tanah, dia bawah tanah sekejap lagi. Jadi yang muda-muda ni akan menganti pentadbiran jadi pemimpin nanti. Yang muda ni kita tak boleh belasah dia, tak boleh balun dia. Jangan balun dia. Kita bagi satu perkara, tukarkan pemikiran minda dia tu dengan cara berhemah lah. Sebab kalau kita berakhlak, insya-Allah hati budi kita jadi cantik. Macam tu. Saya tengok macam ni lah. Tu aje lah, moderator. Okay, saya nak bercerita sikit boleh ke? Siapa tu? Zack Kita lagi. Okay. Okey, macam ni. Saya telah mengundi di Kelantan selama 6 penggal untuk 6 kali. So, lebih kurang dalam 30 tahun. Dah, saya mengundi di Kelantan dan pada mulanya di Kelantan, masa saya mula mengundi di Kelantan adalah masa perubahan pucuk pimpinan daripada BN ke PAS pada tahun 1990, tak silap saya macam tu. Okey. Dan pada masa itu berlaku dia panggil wave lah kan masa tu, dan kita cuba tukar. Tapi apabila ditukar semua, kita bagi 2 penggal sebenarnya. Pertama kita bagi 2 penggal untuk pemerintahan PAS. Lepas tu dimomok dengan isu-isu agama. Saya nak bawa naratif ni sebenarnya macam ni. Pada tahun 1990 tu, bermula kat situ, sekolah-sekolah pasti ni dibuka tau. Pada masa tu, anak-anak yang sekarang ni dah mengundi,
sama ada sekali ataupun 2 kali daripada asalnya, daripada yang tahun 1990 tu, dah 30 tahun yang lepas. Jadi mereka sebenarnya membina fahaman ini selama lebih kurang 30 tahun tu untuk pengundi sekarang ni. Daripada sekolah pasti, daripada ibu bapa mereka yang menyokong PAS apa semua ni dah didoktrinkan. Jadi saya sokong yang abang yang cakap sebelum ni, siapa dia tadi ya. Memang kita tak boleh nak hentam. Saya sebenarnya bangga dengan Aina sebab Aina cuba, sebab Aina faham. Kita kena memahami pemikiran mereka ni sebab mereka tak faham. Jadi kalau kita hentam, mereka akan bounce back. Bila bounce back, mereka akan tolak, bukan tolak kerana pemahaman, tapi mereka tolak kerana asobiah. Mereka tolak kerana doktrin tu ada dalam diri mereka. Sebagaimana kalau kita tengok doktrin di Korea Utara, dah didoktrinkan macam tu. Kalau kita nak ubah sangat susah. Sebab itu doktrin, mereka dah redha. Apabila mereka sebut, kebanyakan orang Kelantan yang masih menyokong PAS hari ini, mereka menyatakan mereka redha. Kerana mereka nakkan Islam itu. Sedangkan mereka tak faham di mana kedudukan Islam sebenarnya dalam politik. Jadi, orang macam Aina, saya nak sokong. Saya sangat menyokong. Cuma pendekatan itu kita kena sabar. Pendekatan dakwah kita kena bawa. Kerana mereka membawa doktrin itu dengan berselindung di sebalik dakwah. Jadi kita kena ambil masa. Kita tidak boleh menukar mereka dalam masa terdekat. Tapi kita kena berusaha. Cakap, bagi poin apa semua, kita kena educate mereka. Sebab mereka dah letak diri mereka redha. Apabila seseorang Islam ini meletakkan diri mereka redha, apa pun yang mereka hadapi sampai mereka mati, mereka akan memegang itu. Sedangkan apa yang mereka faham tentang redha itu sendiri sebenarnya tak betul. Jadi itu. Jadi saya sebenarnya dalam isu ini, saya nak memberitahu orang macam Aina, teruskan berjuang. Cuma pendekatan itu kita lebih soft, kita lebih lembut dan dalam bentuk dakwah. Ada waktu keras, tapi jangan momentum itu teruskan. Cuma jangan sentiasa menghentam mereka sebab bounce back ilmu tak akan masuk dalam pemikiran mereka. Mereka kena soft, tunjukkan akhlak, tunjukkan apa yang kita boleh buat, tunjukkan apa yang kita boleh bantu, macam tu. Jadi saya nak mencelah Tinta saya nak mencelah Tinta, nak tanya Tinta okey, bab politik ni dia mesti agama di atas. Setuju tak Tinta? Saya setuju. Tapi dengan cara yang betul. Kita balik kepada zaman sahabat kan. 10 daripada sahabat tu, 9 yang berpolitik. 1 tu dia buat niaga. Abdurrahman bin Auf. 9 tu daripada Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, dia bawah tu Ali, semua di bawah tu lah. Dia orang berpolitik dengan cara berhemah. Sebab tu Nabi SAW, doktrin kepala Quraisy tu, yang bahala tu dia bagi tahu bahala tu Tuhan dia doktrin tu tak boleh ubah, tapi Nabi boleh ubahkan benda tu. Dengan cara apa? Dengan cara berhemah dia tu. Itu yang sebenarnya fikir yang ada. Tapi saya sokong juga dengan Aina ni. Dia sebab dia darah muda kan, dia pum. Boleh dia pum macam tu dengan cara tu, tetapi biarlah dengan cara positif, yang membina mereka, minda mereka. Kita tak boleh balun minda dia sedangkan doktrin tu dekat ke situ. Kalau doktrin tu dekat itu, kau balun dia marah, dia balun balik. Jadi kalau kau lembutkan dia, doktrin tu boleh hancur. Boleh hancur doktrin di kepala dia. Betul juga dia cakap. Macam ni, dia akan bertukar pemikiran dia tu. Sebab minda ni kena berhijrah. Kalau tak berhijrah, macam tu lah dia tu. 33 tahun. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Boleh saya cakap lah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Benar ke? Okey, saya ni pandangan saya berbeza sikit daripada Abang Tinta dengan Abang Iwan tadi tu. Sebab apa Kak Aina ni dia lebih memang pada berdebat tau. Dia jenis keras. Jadi dalam 10 orang ada seorang macam ni pun tak ada masalah pada saya. Cuma saya nak bagi tahu, saya nak katakan naratif yang pembangkang bawa. Dia kata kalau menang 6 negeri, dia boleh ambil kerajaan. Kerajaan ni jatuh. Itu yang diorang bawa, naratif ini yang diorang bawa. Tapi sekarang ni, keadaan sekarang ni dah berbeza. Suasana sekarang ni dah berbeza dengan suasana PRU15 yang diorang kata macam-macam tu, yang LGBT akan ada, akan perempuan boleh kahwin dengan perempuan, lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Sebab benda tu dah tak ada dah. Benda tu dah jadi cerita dongeng, masyarakat sekarang dah nampak
dengan apa yang Datuk Seri Anwar PMX kita bawa sekarang ni, diorang dah nampak, diorang dah melihat dengan soal Pulau Pinang pendidikan, ada dengan perkahwinan lesbian ya. dengan soal apa mengangkat syiar Islam, soal pendidikan yang mereka bagi, apa segala pelaksanaan dalam kerajaan ni mereka dah nampak. Jadi mentaliti diorang dah berubah. Diorang menyampah dengan apa pembangkang ni. Kata apa, kalau ni nak rampas kerajaan, nak jatuhkan kerajaan. Masyarakat sekarang ni terutamanya sekali dengan golongan belia ni dah menyampah dah dengan pembangkang ni. Sebab apa? Bila tak habis-habis nak cerita apa? Bukan nak cerita macam mana nak selamatkan negara, macam mana nak selamatkan ekonomi, macam mana nak urus tadbir negara. Contoh yang diorang kita lihat, negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, macam mana diorang buat, macam mana diorang lakukan kerja, lagi nak rampas 3 negeri lagi, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Rakyat dah menyampah dah, diorang dah tak suka dah benda ni cerita. Diorang nak tahu, nak mengangkat negara Malaysia kita seperti mana negara-negara lain menjadi pesaing. Sekarang ni positif dia dah datang sebab apa, pelabur dah masuk. Macam mana PMX kita dekat dengan diri dia, dengan ulama', tokoh-tokoh ulama' dunia juga mengiktiraf, mengangkat dia sebagai pemimpin. Jadi tak ada apa-apa lagi dah. Masyarakat sekarang ni dah nampak mereka lebih sokong, pada saya mereka lebih akan sokong lagi dah apa kerajaan sekarang sedia ada. Diorang akan mempertahankan kerajaan sekarang ni. Okey, sampai situ saja. Siapa yang pun masuk tadi, Yen Okey, ya saya. Atau boleh saya cakap Yen ada apa? Ya. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sebenarnya agak pelik sebenarnya apa yang berlaku kat TikTok ni. Pertama dekat room-room saya tengok ada orang bergaduh-gaduh seakan kan. Saya yakin sebenarnya orang-orang yang kat TikTok ni semua dah ada pendirian masing-masing, dah ada, diorang dah totok dah, penyokong dah kuat untuk sesuatu parti tu. Jadi tak perlulah nak bergaduh-gaduh. Pertama lah. Yang keduanya, saya pelik juga dia kata siapa Tinta kata tadi PAS ni gagal memahamkan agama. Saya rasa yang tak faham agama adalah PH. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab apa yang berlaku di Sepang, saya tengok hari tu berlaku sebuah band lelaki bercium mulut. Jadi tiada seorang pun pimpinan PH yang berani, contohnya dalam amanah ke, yang berani untuk cakap benda ni, tegur. Just buat teguran. Sebab kita dalam Islam pun ada amar ma'ruf nahi mungkar. Just bercakap saja. Yang kedua, kalau betul-betul PH menggunakan acuan Islam, kenapa konsep boleh dianjurkan dalam IPTA? Kalau kita tengok sekarang dekat Institut Pengajian Tinggi Awam, dah digalakkan untuk membuat konsep ni, benda yang lara sebenarnya. Okey, benda-benda yang melalaikan. Jadi tak perlu sebenarnya. Ini dasar yang saya rasa agak pelik. Saya mencelah sikit, Ian. Ian ke Ian? Termasuk festival fashion dekat Kedah tu lah baru-baru ni. Kan? Macam mana? Kedah Fashion Week. Termasuklah festival fashion dekat Kedah lah terbaru ni. Termasuklah kan? Itu dalam IPTA ke? Yang tu dalam IPTA ke? Bukan. Yang sebut kat Sepang tu yang mana, Yen? Apa dia? Yang kata kat Sepang tu kat mana, yang kata cium lelaki sama lelaki tu kat mana? Yang tu dekat Lita Sepang. Ada konsert anjuran 1975, saya tak tahulah. Bukan. Yang tahu tak? Kejap Aina. Yang tahu tak apabila benda tu berlaku, dia hentikan terus dan dibatalkan terus konsert tu? Ya. Okey. Betul. Yang saya cakap, okey faham. Betul lah tu dah. Okey lah dah stop kan. Maknanya dalam Islam pun, dalam berani bersuara Aina dulu. Dengar dulu saya jawab. Ian dah cakap banyak, saya terlampuk tadi. Bila satu perkara maksiat berlaku, serta-merta dihentikan dan kita batalkan dan tindakan diambil kepada penganjur,
dan artis tersebut dihalau balik dan 2 lagi hari sepatutnya konsert dibatalkan terus. Dia tidak berlaku seperti zaman PN dulu di mana konsert Bilis tu berlaku juga lagu-lagu LGBT dan dia konsert tu berakhir sampai habis. Tak ada siapa hentikan. Ya, betul. Tapi di zaman PH kita bagi peluang dia untuk ada dengan syarat-syarat yang ketat. Bila dia langgar syarat itu serta-merta kita hentikan. Itu cara kita tangani. Billie Eilish tu dia ada ke buat unsur-unsur Dia LGBT memang kat situ? ada dalam seni kata lagu dia. Dia angkat bendera LGBT ke ataupun Dia tak perlu angkat bendera. Kalau lagu tu ada baik lagu, seni kata lagu yang dibawa tu ada baik-baik kepada secara zahir ni kalau ada yang buat macam tu kena tegur lah. Jadi masalahnya di zaman PN tu dia tak tegur, tak dihentikan dan berterusan konsep tu. Tapi zaman kita bila berlaku saja benda tu dan kita lihat dalam dia bercaci kerajaan, dia marah kerajaan tidak menyokong LGBT, menandakan bahawa dia pun tahu kerajaan sekarang tidak menyokong LGBT. Artis tu pun tahu bahawa kerajaan kita tidak mengiktiraf LGBT dan dia maki kerajaan waktu itu dan dia dihentikan terus. Penganjur terus diberikan tindakan, polis siasat, bagi itu tegasnya tindakan kita berhadapan benda-benda gitu. Dan syarikat penganjur tu dia blacklist terus. Artis tersebut dia blacklist terus, tidak lagi dibenarkan datang. Itu cara kita tangani. Saya sambung lagi. Dan yang berlaku di Kedah pula adalah pertandingan maknyah berlaku juga di Kedah. Di negeri Kedah. Pertandingan Api Cantik. Ni saya sambung juga di Kedah. Okey, saya rasa macam perkiraan kerana PMX menggunakan IPTA untuk berpolitik. Yang ini saya dapat tahu daripada kawan saya dekat universiti. Okey, dia cakap anjuran itu bukan anjuran universiti. Kelas cancel, terpaksa pergi program tu. Anjuran dia adalah Anwar Ibrahim Club. Jadi itu bukan satu politik yang matang, bukan satu politik yang bersih. Saya rasa itu tak patut berlaku. Dan saya jawab ya. Saya jawab. PMX ini saya jawab ya. Teruk Najib dulu dia orang tak Najib Razak tak pernah berpolitik dalam IPTA. Diamlah, kau nak jawapan ke tak? Anjuran tu Anwar Ibrahim Club. Bertemu Anwar, tujuan dia apa? Untuk membetulkan pelajar-pelajar itu yang saya pelik. Macam mana dia awak cakap, saya nak cakap. Awak dah saya bagi. Apa soalan awak tadi pasal awak kata politik. Dan Anwar tidak ada satu ikrar pun dilakukan di situ seperti mana Sanusi buat, ikrar sokong dia. Anwar tak ada pelajar berikrar. Anwar kata, apa yang dituduh pada kerajaan, Anwar jawab supaya pelajar tidak diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang mengatakan kerajaan ini sokong LGBT. Kerajaan ini tidak bantu pelajar. Kerajaan ini zalim. Jadi Anwar sebagai Perdana Menteri, dia nak betulkan anak-anak muda supaya mereka tidak disesatkan oleh golongan-golongan pendengar agama ni. Ya, betul. Kalau kita lihat soalan yang ditanya pada Anwar Ibrahim dalam program tersebut, soalan yang diulang-ulang setiap kali masuk IPTA. Jadi benda tu sudah dirancang. Pada pendapat saya benda tu dirancang. Awak nampak tak apa kebaikan bila PMX sendiri guna dekat IPTA? Dia bukan guna parti tau. Dia memberikan jawapan politik, bukannya jawapan yang ilmiah. Awak nampak tak kebaikan dia bila soalan yang ditujukan kepada PMX, soalan pelajar yang ditujukan kepada PMX, contoh penggunaan tandas keadaan yang tak baik. IPTA tanya pelatih nanti macam mana bila bila kerja jadi pelatih macam mana. Nampak tak dapat kenal 800. Inilah betul cara dia. Seperti mana Datuk Seri Najib pun pernah berjumpa dengan pelajar-pelajar IPTA ni semua. Dia tak gunakan dia tak gunakan nama parti atau apa. Dia tak gunakan platform parti, tapi dia menggunakan kapasiti dia sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sebab sebagai Perdana Menteri Malaysia, memang wajib untuk berjumpa dengan segenap lapisan masyarakat untuk mengetahui apa masalah-masalah. Bagi saya bagi pencerahan Pak Yan. Boleh bagi saya rasuan? Gimana bila awak nak jawab? Engkau Yan ni usia berapa Yan? Okey Yan, dengar Yan Yan usia berapa Yan? Usia Yan ni berapa? Assalamualaikum Yan. Yan ni orang mana? Usia berapa? Adakah pelajar universiti ke? Okey, saya umur 23. Sekarang tinggal di Kendara.
Masya Allah, muda Yen lagi. boleh Anak dapatkan saya, maklumat, awak Yen. anak saya sebenarnya dia. Dia macam Yen, ni. Yen boleh Kita dapatkan kena maklumat. kita Dapat kena maklumat tengok. daripada pihak LPT. Adik saya bekerja di USIM. Dia duduk belajar staf di USIM. Dia sendiri mengesahkan bahawa tidak ada paksaan pada semua pelajar dalam program. Kelas Bahkan di cancel Kelantan bang. itu yang ada Kelas pelajar. cancel. Kelas Okey, macam terpaksa ni. cancel Tidak ada. semata-mata nak menghadiri program tersebut. Itu bukan benda Bagi yang saya tak buat sepatutnya pencerahan. berlaku. Yen, bagi saya buat pencerahan Yan, pada Yen. tak. PM pergi hari Sabtu Ahad tau. Ada kelas ke Sabtu Ahad. Kalau ada pun kelas ganti. Kalau aku dulu pun, aku pun pernah belajar kat universiti kan. Aku bukannya budak bodoh. Aku kalau katakan, diam. Bagi aku cakap dulu. Aku nak cakap. Diam. Aku dah diam daripada tadi. Diam. Aku nak cakap. Aku dulu jadi student juga. Tapi hari Sabtu Ahad, kalau ada sesiapa yang datang, kalau ada kelas, hari Sabtu Ahad memang boleh cancel. Apa masalah? Sebab tu aku nak minta fakta. Tak semua program kerja bukan hari Aku Sabtu nak dan minta Ahad. fakta. Ya hari Tunggulah Yan. Aku nak minta fakta di universiti mana benda tu berlaku. Aku boleh cek hari apa. Dan aku nak cek betul lah universiti mana berlaku dan hari apa dilakukan pertemuan tu. Tapi kalau main rambang, banyak dah pertemuan yang PMF buat. Tapi di mana satu yang kau katakan pelajar terpaksa batalkan kuliah dia?